Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 1000 amalan sunnah sehari-hari karangan Syekh Khalid Al-Husainan. Sambungan kita yang sebelum daripada ni, kita masih lagi pada perbahasan berkenaan dengan sunnah-sunnah berwudu, iaitu permulaan bab tu muka surat yang ke-34. Tapi kita dah sentuh beberapa poin daripada bab yang keempat ni, dan terakhir kita berhenti pada muka surat 43, membasuh kaki dan menyela-nyela jari jemari kaki, membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Itu yang terakhir, kita berhenti di situ. Malam ni kita akan sambung di situ. Untuk bab yang keempat ni, kalau kita tengok, ianya mengandungi 19 sunnah yang berkait dengan sunnah-sunnah berwudu. Jadi kita dah lalu banyak untuk bab wuduk ni. Satu benda dan perkara yang kita kena maklum, antara salah satu daripada kesempurnaan salat ialah dengan menjaga kesempurnaan dalam berwuduk. Kita maklum dalam wuduk itu adanya perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunat. Perkara yang wajib ianya tak begitu banyak, tapi untuk perkara yang sunat ianya banyak. Dan kita pun tahu, bila mana kita sebut benda tu sunat ataupun sunnah, tidak menyebabkan orang yang meninggalkan perbuatan tersebut termasuk daripada kalangan orang yang melakukan kesalahan. Tapi di antara kesempurnaan, iaitu bentuk untuk kita menyempurnakan wuduk itu, ialah dengan kita meneliti apa-apa saja kebiasaan yang ditunjukkan oleh Nabi melalui para sahabat yang melihat tata cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita akan tengok yang ke-11 ni, membasuh kaki dan menyela-nyela jari jemari kaki, membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki ataupun buku lali. Bila mana kita tengok perkataan yang digunakan ialah membasuh. Membasuh bermakna ialah bila mana kita kenakan air pada anggota wuduk tu, sifat air itu ia mengalir. Dia taklah semestinya mengalir deras, tapi kita boleh nampak air itu turun. Itu disebut sebagai basuh. Adapun sapu dia hanya sekadar melembabkan daripada keadaan anggota wuduk tu kering, akhirnya dia rasa lembab. Itu sapu. Untuk basuh, dia ada pengaliran air, nampak percikan air itu, walaupun dia tak deras. Sebahagian orang dia keliru di situ. Basuh ni mesti kena guna air yang banyak sehingga nampak air itu turun dengan kuantiti yang banyak. Tak.
Basuh hanya menampakkan percikan-percikan air yang turun ke bawah. Itu sudah dikira sebagai basuh. Kita tengok dalam buku kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bain." Dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Ini ayat yang ke-6 daripada surah Al-Maidah. Kalau kita buka dalam mushaf, kita akan tengok ayat yang ke-6 untuk surah Al-Maidah ni ialah ayat yang menceritakan tentang tata cara berwuduk. Tapi ianya cukup ringkas. Ianya tak datang dalam bentuk yang begitu detail. Kalau kita buka mushaf surah Al-Maidah ayat yang ke-6 muka surat 108. Permulaan muka surat 108 itu ayat yang ke-6. Allah Ta'ala sebut, "Ya ayyuhallazina amanu." Ini seruan kepada orang beriman yang merupakan perintah. Perintah itu boleh jadi benda yang kita kena buat ataupun benda yang kita kena tinggal. Allah Ta'ala sebut, "Idza qumtum ilas salah." Apabila kamu ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapulah bahagian daripada kepala kamu dan juga basuhlah kaki kamu sehingga kepada dua buku lali. Kalau kita tengok dalam khilaf yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan ayat 6 surah Al-Maidah ni. Pertama, khilaf dari segi hukum berwuduk dan tata caranya. Apa yang wajib dan apa yang sunat. Yang kedua, khilaf dari segi bacaan. Kalau kita tengok untuk ayat yang ke-6 ni, ada setengah-setengah qiraat yang baca Quran. Qiraat tu dia baca dengan wa arjulikum. Di baris bawah kan huruf lam. Sebab tu sebahagian pengamalan bagi setengah-setengah kelompok Islam, mereka melakukan sampai pada pak kaki ni sapu. Sebab mereka melihat wa arjulikum itu ianya sama dengan wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Tapi qiraat kita yang kita pakai, yang kita tengok dalam Quran yang dicetak ni dengan baris atas. Bila mana dengan baris atas, maknanya ianya bukan berkait dengan wamsahu, tapi dia berkait dengan faghsilu yang atas lagi. Permulaan kepada wuduk itu. Okay. Jadi ini benda dan perkara yang kita boleh tengok dalam bab khilaf. Sebab tu kalau kita tengok untuk perkataan wamsahu berlaku khilaf yang banyak di kalangan para ulama, sama ada waw itu ialah waw istinaf, iaitu pemula kepada satu ayat dalam bahasa Arab, ataupun waw ataf pada wa arjulakum. Itu kita tak nak bincang. Cuma saya nak sebutnya ialah kalau kita baca dalam dalam beberapa riwayat-riwayat yang terkenal, ianya khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Okay. Tapi yang kita tahu, tindakan yang Nabi tunjukkan ialah basuh, membasuh. Okay. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW pernah tertinggal dari kami dalam satu perjalanan safar. Maknanya Nabi ni bermusafir dengan para sahabat. Lalu sebahagian sekelompok kecil pada sahabat ni dia berada di belakang. Dia menyusuli Nabi. Nabi ke depan dan ada sekelompok di belakang. Kalau kita tengok tabiat musafir Nabi ni, dia akan bahagikan pada 3 kelompok. Satu kelompok yang pergi awal. Lepas tu yang tengah tu yang ramai, yang mungkin Nabi berada padanya. Lepas tu yang akhir. Okay. Abdullah bin Amr ni dia yang akhir. Sebab fungsi dibahagi 3 dalam permusafiran tu. Yang pertama, nak tengok jalan selamat tak selamat. Dia bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang ni dah ada teknologi untuk tengok jalan tu okey tak okey. Kita ada Google Map-nya, kita ada Waze-nya, Waze ke Wazi ke, macam-macam sebutan. Jadi boleh agak perjalanan di hadapan tu macam mana. Sebab tu ada orang walaupun jalan tu dia dah kenal, tetap nak buka juga aplikasi ni. Sebab apa? Nak tengok ada polis ke, ada roadblock apa ke. Jadi pada zaman dulu ni dia ada sistem macam tu. Yang tengah ialah kumpulan utama, iaitu kelompok yang agak ramai. Lepas tu yang belakang. Yang belakang ni tujuan kalau ada tertinggal, kalau berhenti rehat mana-mana, yang belakang ni akan mengutip
Mana-mana yang tertinggal. Balik pada hadis yang kita nak bincang tadi, Abdullah bin Amr, dia kata, ketika mana kami musafir dengan Nabi, kami ni antara yang tertinggal di belakang. Beliau menyusuli kami. Sedang ketika itu kami terpaksa menunda waktu asar sampai menjelang akhir waktunya. Maka kami mulai berwuduk dan membasuh kaki-kaki kami. Kemudian Nabi menyeru dengan suara yang keras, celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Beliau mengucapkan 2 atau 3 kali. Hadis sahih riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Hadis daripada Abdullah bin Amr ni, kalau kita tengok, poin dia yang berkait dengan sunnah yang ke-11 ni ialah pada bab membasuh kaki dengan rata. Tumit kena basuh habis, kena basah semua. Buku lali pun kena basah semua. Dan di sela-sela, iaitu dilalukan air di celah-celah jari kaki. Ini ialah bentuk basuhan sempurna bila mana sampai pada pak basuh kaki tu, bahagian basuh kaki tu. Kenapa hadis ni dijadikan sebagai dalil? Kerana dalam permusafiran, keadaan kita ni bila mana kita musafir, kita ni penat, letih. Bila mana kita penat, letih ni, kadang-kadang kita tak berikan fokus untuk berwuduk dengan baik. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud tentang kelebihan orang bila mana dia musafir, dia teliti dalam ibadat dia. Sama ada wuduk dia ataupun salat dia. Dia teliti dalam ibadat dia. Maknanya dia jadikan ibadat dia tu macam waktu tak musafir, macam waktu tenaga ni banyak. Tambah musafir zaman dulu, dengan keadaan fasiliti yang terhad dan sifat kenderaan yang bukan macam zaman kita sekarang, menyebabkan keadaan orang musafir lebih letih berbanding keadaan orang musafir pada zaman sekarang. Jadi sebahagian daripada kita bila mana dia duduk dalam permusafiran, dia akan berwuduk dengan lebih kurang, cincang-cincang macam tu je. Lepas tu dia pun terus salat, terus melakukan ibadah. Jadi Nabi ni dia perhati bab ni. Dia perhati bab ni. Nabi kata, wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh dengan sempurna, terdedahnya terkena kepada api neraka. Hadis inilah ancaman untuk kita ni sempurnakan wuduk. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah dengar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Nabi ni pernah lalu pada 2 kubur. Bila mana Nabi lalu pada 2 kubur, tiba-tiba Nabi pun ambil pelepah kurma, Nabi letak di atas 2 kubur tersebut. Hadis ni biasa orang akan bincang, boleh tak tanam pokok atas kubur. Kita bukan nak bincang yang tu. Saya nak bincang yang selepas pada tu, iaitu apa sebab Nabi letakkan pelepah tamar di atas 2 kubur itu. Pertama, Nabi kata satunya diazab kerana namimah, duk pelaga orang dengan mulutnya, dengan berita-berita dia suka bergosip apa semua ni, akhirnya dia melaga-lagakan orang. Yang kedua ialah tidak beristinja dengan baik. Adamut tanazzuhi minal baul, tidak beristinja dengan baik. Okey. Hadis tu nak cerita pada kita, hadis tu ada sahih. Orang yang istinja dengan lebih kurang, tak bersih istinja yang dia lakukan, dia terdedah dengan azab kubur. Hadis ni nak tunjuk pada kita benda yang paling simple dalam hidup kita. Bila mana kita berhadas, kita nak bersih diri pada hadas tu, kita basuh lebih kurang. Yang ni boleh kena azab kubur. Nak ceritanya kalau yang kecil ni kena azab kubur, yang lebih besar lagi lebih terdedah pada azab kubur. Takkan istinja kena azab kubur, menipu orang tak kena azab kubur. Sebahagian para ulama menyebutkan benda yang tu. Maknanya dosa yang lebih besar akan lebih terdedah kepada azab kubur. Ianya bersifat ancaman. Ianya bersifat ancaman untuk kita berhati-hati. Maknanya kita sebagai Muslim ni, kita kena begitu tertib, begitu particular dalam melakukan benda-benda dalam hidup kita, terutamanya bila mana benda tu berkait dengan ibadah. Apatah lagi dia ada nilai perhambaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi benda tu penting. Jadi satu orang bila mana dia berwuduk, berwuduklah dengan cara yang paling terbaik sekali.
Sebab tu kita kena manage benda ni elok-elok. Kita kena urus benda ni elok-elok. Satu orang dia nak merasai nikmat dalam wuduk, dia kena uruskan waktu wuduk dia. Ini satu benda yang kurang ditonjolkan. Selain pada urus waktu untuk salat fardu, supaya kita boleh salat dengan baik, ataupun salat sunat, antara benda yang kita kena urus juga ialah urus waktu bersuci kita. Sebahagian orang dia ambil mudah. Bila mana dia nak salat, dia tidak menitik beratkan wuduknya. Tidak menitik beratkan wuduk. Sebab tu kita nak datang salat maghrib ni, tuan-tuan dah kena tahu good time untuk berwuduk bila. Supaya waktu kita berwuduk tu, kita berwuduk dalam keadaan yang tenang, tak tergesa-gesa. Tidaklah menyebabkan kita kaluk nak kejar masuk dalam saf sehingga kita buka kepala paip tu bagi besar dan akhirnya kita membazir. Itu pun tak bagus. Ataupun wuduk terlalu awal sehingga menyebabkan kita terlupa melakukan benda-benda yang membatalkan wuduk, ataupun menghilangkan diri kita tu rasa aura wuduk tu. Wuduk ni dia ada kekuatan dia. Sebab tu para sahabat tidak menjadikan diri mereka ni sunyi daripada sentiasa duduk dalam keadaan berwuduk. Dia mesti buat dan jadikan diri dia tu berada dalam wuduk. Ini benda yang kita kena ajar. Sebab tu satu orang Muslim, hatta pada benda-benda yang menyebabkan satu orang tu berhadas besar, contoh orang yang dah kahwin, dia bersama dengan isteri dia, kalau dia tak nak mandi wajib pun, sebelum dia tidur dia kena berwuduk. Wuduk dengan sebab untuk menyediakan diri bersuci yang lebih sempurna. Sebab tu para ulama menyebutkan, satu orang yang bersama dengan isteri dia, dia tak nak lagi mandi wajib, dia nak tidur dulu. Bangkit nanti subuh baru dia nak mandi wajib. Sebelum dia tidur dia kena wuduk. Yang afdalnya dia mandi terus, yang afdalnya. Tapi kalau dia tak nak, dia ambil wuduk dulu. Wuduk itu tidak menyebabkan kita boleh buat apa-apa ibadah. Salat tak boleh, baca Quran pun tak boleh, atas dasar khilaf. Salat memang tak boleh lah, jumhur kata tak boleh. Tapi wuduk itu ialah wuduk yang dituntut sebab ianya menunjukkan kebersediaan untuk bersuci. Sebab tu benda ni penting. Macam kita sebut tadi lah, bila mana Nabi kata satu orang kena azab kubur kerana tidak istinja dengan baik. Tuan-tuan boleh bayang, istinja ni satu benda yang simple je, tapi ianya sangat dititik beratkan dalam Islam. Sebab tu Nabi menyebutkan sebaik-baik istinja itu ialah dengan air, lepas tu dengan benda kesak. Kalau kita tak ada air, kita boleh guna benda kesak. Benda kesak yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh ni, batu ataupun benda-benda yang ada keupayaan mengesak lah. Tapi zaman kita ni kita tak bincang dah batu, ia mungkin tisu ataupun kertas-kertas yang kita boleh gunakan untuk mengangkat hadas. Tapi nak sebutnya ialah, kalau kita tuan-tuan, saya bagi contoh, tuan-tuan makan nasi dengan lauk penuh sampai banjir, balas nasi kandar apa, tak basuh tangan, lap dengan tisu je, tuan-tuan cium tangan, ada bau kari tak? Bau kari. Apatah lagi di situ kalau pakai kaedah kesak ya. Tuan-tuan boleh fikir yang tu, boleh nampak yang tu. Okay. Bukan nak kata salah, dari segi hukum dia dah sah dah. Tapi dari segi baunya, dari segi orang kata apa, benda-benda yang tidak memberi kesempurnaan yang optimum. Jadi kalau guna air tu, kadang-kadang kita basuh tangan makan nasi ni, tak guna sabun banyak, walaupun dah guna air, bau lagi kat tangan. Bau lagi. Apatah lagi tempat-tempat kita buang hajat tu. Jadi ada relevannya bila mana Nabi sebut menggunakan air itu lebih utama berbanding menggunakan benda-benda kesak saja. Kalau kata memang tempat tu memang payah sumber air, cerita lain lah. Tapi nak katanya dari segi menjaga kesempurnaan itu penting. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Nak tunjuk pada kita Nabi ni sangat-sangat prihatin terhadap benda-benda seperti ini. Nabi tak buat mudah. Nabi jadikan para sahabat tu meletakkan benda ni sebagai prioriti. Sebab macam kita sebut di awal tadi, pincangnya kita wuduk, maka pincang jugalah salat yang kita lakukan. Bukan kata dia tak sah, tapi dia punya kesempurnaan tu tak berapa elok. Dia juga boleh menjadi kayu ukur kepada kekhusyukan yang akan datang dan akan hilang dalam salat yang kita nak lakukan. Okay.
Muka surat 44. Juga diwajibkan untuk menyela-nyela jari jemari kaki, iaitu kita selati jari jemari kaki, berdasarkan hadis daripada sahabat, iaitu Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri radhiyallahu anhu. Ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yadluku asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwuduk, beliau menggosok jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingking. Khinsir tu jari kelingking. Ini ialah nama-nama jari dalam bahasa Arab. Khinsir, binsir, binsir ni jari manis, wusta jari tengah, sababah jari telunjuk, ibham ibu jari, ibham, sababah, wusta, binsir, khinsir. Khinsir yang jari kelingking. Nabi selati dengan jari kelingking. Andai kata nak guna jari lain, ataupun jenis kita ni yang jenis nak cepat ni, basuh kaki tu kita tashbik. Tashbik ni maksudnya apa? Kita jari tangan ni kita tekan untuk 5 jari pun okey, tak ada masalah. Tapi yang Nabi tunjuk, Nabi guna satu jari je. Nabi guna satu jari. Nak tunjuk apa? Penggunaan jari kelingking itu menunjukkan penelitian. Teliti Nabi tengok satu. Kalau nak guna 5 jari sekaligus, kira macam masuk, bagi padu, bagi muat dalam kaki, boleh, tak ada masalah. Tak memberi apa-apa kesan kepada sah dan tak sahnya wuduk tu. Cuma sebab kita membincangkan tentang apa yang Nabi buat, maka itu yang ditunjukkan oleh Nabi, iaitu Nabi lakukan dengan cara yang teliti. Dia lebih take time, tapi ianya bukanlah bermaksud untuk sengaja berlama-lama. Nabi ni dia ambil wuduk, bukan ambil wuduk macam orang yang kena penyakit OCD tu, yang was-was, tak ketahuan hala dan akhirnya sampai melecet, luka apa semua, bukan yang tu. Tapi dia teliti. Dia taklah terlalu lama dan taklah sehingga menyebabkan orang terganggu melihat perbuatan wuduk Nabi tu. Dia kemah elok, tapi dia sempurna. Okay. Dan diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berwuduk, maka sela-selailah jari jemari tangan dan kakimu. Tangan pun kena buat, kaki pun kena buat. Sebab tangan dan kaki ni berada pada martabat basuh, bukan martabat sapu. Okey, selesai untuk sunnah yang ke-11. Pergi pada sunnah yang ke-12. Mendahulukan yang sebelah kanan ataupun tayammun dalam bahasa Arabnya. At-tayammun dalam wuduk artinya memulai membasuh anggota wuduk bahagian kanan, kemudian yang kiri dari kedua tangan dan kedua kaki. Amalan ini berdasarkan hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan bahagian kanan ketika mana memakai sandal ataupun pakai kasut, ketika mana menyisir, menyikat rambut. Bila mana Nabi sikat rambut, Nabi daripada kanan ke kiri. Itu cara Nabi sikat rambut. Dan dalam semua urusannya. Hadis ni umum, bukan wuduk saja. Sebab tu ada orang tanya, ustaz, kalau pakai jam tangan kiri ni kira tak sunnah ke? Kalau orang lelaki, kalau pakai cincin tangan kiri ni kira tak sunnah ke? Okay. Pertama kita nak tahu asal kepada tindak tanduk Nabi ni. Kalau nak buat apa-apa, Nabi akan dahulukan yang kanan. Yang kedua, kita kena tahu juga jam tangan ni dia tak wujud zaman Nabi. Kalau ada pun cincin. Bila mana kita tengok hadis tentang pemakaian cincin, kita akan tengok ianya berbeza berbanding keumuman hadis ni. Nabi suka belah kanan. Hatta Nabi nak ulur barang dekat orang pun, kalau Nabi tuang air ke apa semua, Nabi akan beri orang tu dengan tangan kanan. Nabi tak beri dengan tangan kiri.
Itu cara Nabi berinteraksi. Okay. Untuk kes cincin, dia ada sikit isu. Ada riwayat dalam Tirmizi menunjukkan Nabi ni memakai cincin pada jari-jari di belah kiri. Kalau kita tengok dalam syarah, para ulama menyebutkan ada beberapa sebab kenapa Nabi guna belah kiri. Nabi tak guna jari belah kanan. Dia bukan Nabi tak guna langsung, Nabi bertukar-tukar. Ada hari dia belah kanan, ada hari dia belah kiri. Jadi sebahagian para ulama tidak melihat bahawasanya memakai cincin ataupun aksesori di tangan ni, sama ada belah kiri ataupun belah kanan, termasuk daripada sunnah yang menjadi keutamaan. Dia tak salah pun. Maknanya kalau kita nak pakai jam tangan kiri, tidaklah menyebabkan kita tu membelakangi hadis Nabi ataupun membelakangi sunnah Nabi. Dan tidak juga menjadi satu kayu ukur. Satu orang tu bila mana dia pakai jam belah kanan, ianya tepat dengan apa yang Nabi tunjukkan daripada sunnah. Tapi keumuman, umum. Dia macam orang yang pakai serban lilit. Pakai serban dengan gaya apa pun, ianya umum. Sebab keumuman hadis, Nabi ni satu orang yang berserban. Macam mana teknik Nabi pakai serban? Berbeza-beza. Ada riwayat kata ianya imamah, ianya jenis lipat-lipat lepas tu lilit di kepala, yang kebanyakan orang kita duk pakai. Ataupun yang jenis letak, macam yang dipakai oleh kebanyakan orang Arab. Tapi sabit serban tu ada pada diri Nabi. Pakai cincin pun sama. Sabit pada diri Nabi tu ada cincin. Jadi ianya bukan satu benda yang menjadi keutamaan. Tapi kalau kita pakai dengan sebab kita nakkan follow Nabi, Nabi suka belah kanan, ianya insya-Allah akan menjadi bahagian daripada itba'ur rasul. Itba'ur rasul. Tambah-tambah di zaman kita ni, bila mana pakai belah kanan tu dia jadi syiar orang Islam. Tuan-tuan kalau tengok ada satu video ni dah lama dah disebarkan di media sosial. Satu persidangan pemimpin-pemimpin negara yang dibuat di US pada waktu tu, Amerika Syarikat. Jadi adalah pemimpin-pemimpin negara Islam ni yang join sekali. Malaysia pun ada. Orang tertarik dengan tindakan satu orang ni, iaitu Presiden Turki ni, Recep Tayyip Erdogan. Dia memakai pin kod bendera Turki tu pada belah kanan. Kau orang lelaki kan pakai kod rasmi. Kalau pin tak kira lah pin jabatan dia ke, pin negara dia, bendera negara, pakai belah kiri. Biasa pakai belah kiri. Tapi dia pakai belah kanan. Benda tu menyebabkan ada protokol tegur dia. Suruh alih daripada kanan ni pergi ke kiri. Daripada kanan pergi ke kiri. Dia tak nak alih. Benda tu cukup menyakitkan hati orang yang tak suka kepada jenis-jenis Islam ni. Tapi dia satu syiar. Nak kata orang Islam, dia ada syiar itu. Tu belum cakap tentang hukum hakam lagi. Tengok pakai pin kod belah kanan pun tak selesa dah. Non-Muslim ni tak selesa. Nak suruh kita ikut juga dia. Dia tak nak ikut. Walhal memakai pin tu memang tak wujud pun pada zaman Nabi. Tak wujud pun. Tapi gesture tu ataupun gerakan mendahulukan kanan itu bahagian pada sunnah. Gerakan mendahulukan kanan itu. Sebab tu benda tu penting. Benda tu kalau tengok, dia ada keutamaan. Sebab tu saya ingat di sekolah dulu, waktu saya belajar sekolah menengah ni, ada satu orang, ustaz kita orang lah, ustaz yang tasmik. Kami perasan daripada tahun 1 lagi, dia kalau pakai baju kemeja, pertama baju kemeja dia bukan baju kemeja yang ready made yang jual dekat kedai. Baju kemeja dia tu ialah kostum. Maknanya dia pergi jahit dekat tailor mana. Apa yang menarik, baju kemeja dia ialah poket duduk belah kanan. Tuan-tuan tengok kan, baju kemeja pejabat tu biasa poket belah kiri. Banyaknya baju, tengok. Jaket ni pun belah kiri duduk. Tapi dia duduk belah kanan. Bila mana kita tengok dalam perhimpunan, dia lain sikit pada orang lain. Cikgu-cikgu lain semua duduk belah kiri, dia seorang belah kanan. Jadi kami ni pada hari tu nak tanyalah ustaz ni, kenapa pakai belah kanan? Jawapan dia mudah, kerana kita Islam. Itu je jawapan dia. Sebab orang lain pakai jenama krokodil ada, John Master ada. Yang ni semua poket belah kiri.
Tapi dia membesarkan syiar tu. Sehingga ada cikgu-cikgu yang bukan daripada teras agama ni selalu memperolok-olokkan dia. Tengok dia pakai belah kanan. Tapi dia ada syiar dia. Syiar dia. Orang kenal dia sebagai satu orang yang begitu komit dengan sunnah sampai dia tak beli baju yang dekat pasaran ni, dia pilih untuk belah kanan. Dia pilih untuk belah kanan. Tuan-tuan tak wajib buat yang tu. Tapi bila mana dia buat dan dia ada alasan tersendiri dia, iaitu alasan dia ialah dia kata Nabi sukakan belah kanan. Jadi dia buat belah kanan. Walaupun kalau dia masuk dalam video, dalam gambar yang duduk belah kanan pun bila mana kita ambil mirror side-nya nampak macam belah kiri juga. Tapi dia tu sendiri dengan inisiatif dia nak tunjuk, dia buat belah kanan. Dia tak beli yang ready made ni, dia kostum. Dia ambil yang belah kanan. Okey. Benda-benda ni asalnya bukanlah sunnah yang Nabi buat, sebab memang benda tu tak berlaku pada zaman Nabi. Tapi bila mana dia buat kerana dia ada nak mengangkat syiar. Sebab kita tengok orang-orang agama lain, mereka nak tunjukkan syiar dia. Kita tengok orang agama-agama lain, mereka ada pakaian kepala yang khusus. Setengah-setengah agama ni dia ada ikatan kain di kepala dia. Dia pergi duduk sektor apa pun, dia kerja badan beruniform pun, dia tak nak pakai topi yang tempat beruniform tu bagi. Dia nak pakai serban gaya dia juga. Sebab dia agama tu. Dia ada syiar dia. Syiar dia. Jadi kita orang Islam pun ada syiar kita. Walaupun syiar itu tidaklah diberatkan, tapi bila mana kita duduk dalam keadaan yang macam ni, keadaan orang tak boleh nak trace Islam ke tak Islam, sejauh mana dia memegang Islamnya. Jadi itu antara benda-benda yang disebutkan oleh para ulama, antara bentuk mengangkat Islam itu berada pada tempat yang orang pandang, tempat yang orang tengok. Macam kita sebut tadi lah, gesture yang dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan, alih pin bendera Turki tu daripada kiri ke kanan. Bukan alih, memang daripada asal masuk program tu memang dia duduk pakai belah kanan pun. Buat poket baju belah kanan. Ini antara bentuk-bentuk orang kata apa, syiar-syiar yang dia tak wajib. Tapi bila mana dia ada maksud, dia sedikit sebanyak memberikan keistimewaan dan follow pada apa yang ditunjukkan oleh Nabi secara umum. Dia tak ada fadilat khusus. Tapi dengan sebab dia ada maksud dia, dan semoga Allah Ta'ala memberikan dia ganjaran di atas buat benda tu kerana nak tunjuk dia seorang Muslim. Sebab kalau tuan-tuan tengok kan, berapa banyak kelab-kelab bola sepak dunia yang hebat-hebat ni, logo dia saja nak kena ada, lama salib tu nak kena ada. Kita tak ada tengok pun kelab-kelab bola kita, hatta di Malaysia kita ni pun, yang obviouskan ciri-ciri Islamik dia. Mungkin ada yang saya tak maklum, tapi dunia tak mengetahui benda tu. Tapi untuk kelab-kelab tertentu dia ada. Sehingga kita pun kadang-kadang terkeliru pakai jersey tu masuk salat dalam saf dengan membawa lambang salib itu. Kadang-kadang kita terlepas pandang lah bab tu. Cuma nak sebutnya untuk bab salat ni, dahulukan yang kanan. Okay. Kemudian seterusnya, kita tengok muka surat 45. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Apabila kalian mengenakan pakaian dan apabila kalian berwuduk, maka mulailah bahagian kanan anggota tubuhmu. Itu antara bentuk menyempurnakan wuduk. Okay. Sunnah yang ke-12, membasuh lebih dari 1 kali hingga 3 kali saat membasuh muka, tangan dan kaki. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya iaitu datuknya radhiyallahu anhum, ia berkata, "Jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil wudu' fa arahu al-wudu'a thalathan thumma qala hakadha al-wudu' faman zada 'ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalama." Maksud dia, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Seorang Arab Badui datang menemui Nabi dan bertanya tentang wuduk. Maka Nabi memperlihatkan kepadanya cara wuduk 3 kali. Okay. Satu benda yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni, Nabi ni bila mana datang satu orang nak clarify sesuatu, nak minta penjelasan terhadap sesuatu permasalahan,
Ada orang Nabi hanya bagi teori yang berbentuk verbal, bagi arahan lisan. Kalau ambil wuduk, basuh 3 kali. Tapi ada setengah-setengah orang Nabi berikan penjelasan dalam bentuk tindakan. Contoh hadis ni, hadis tentang Arabi ni ataupun Arab Badui ni. Jadi Nabi pun praktikalkan di hadapan dia, tunjukkan macam mana. Kemudian bersabda, seperti inilah cara berwuduk. Kerana apa? Kerana kapasiti orang berbeza untuk memahami satu permasalahan. Jadi orang yang berdakwah, orang yang mengajar, ustaz-ustaz, cikgu apa semua pun, dia kena kenali pihak-pihak yang datang bertanya soalan pada dia. Ada orang kita kena clear satu-satu, sebab dia memang khaliuz zihn. Arab kata khaliuz zihn ni maksudnya zero maklumat, tak ada experience agama langsung. Contoh zaman kita ni ialah orang-orang asli. Bila mana mereka ni masuk Islam, mereka memerlukan penjelasan yang clear. Kita tak boleh bagi penjelasan macam kita bagi tahu dekat orang-orang di kampung kita, family kita ataupun kawan-kawan yang kita kenal yang dah lama masuk Islam. Kita kena bagi clear. Sebab ni pengalaman peribadi saya. Pengalaman mengislamkan satu kampung di kawasan perkampungan orang asli di Pahang. Dia sempadan antara Terengganu dengan Pahang. Dia kawasan tu antara Kemaman dengan Kuantan tu, dia ada satu tempat perasing tu. Kalau kita lalu highway LPT tu, dia ada satu kawasan perasing. Nama RNR perasing tu. Kawasan tu dia ada dalam hutan dia lah. Bukan dekat highway. Highway tak panggil orang asli lah. Tu kira orang bandar tu dah duduk tepi jalan. Okey. Maknanya dia duduk dalam hutan. Kita Islamkan dia dengan bantuan daripada beberapa NGO dan juga badan-badan daripada kerajaan negeri lah. Islamkan dia, deal dengan tok batin dia. Dan mereka ni ada satu kebiasaan, mereka memburu babi hutan dan makan babi hutan tu. Dan dia orang buat stok babi hutan ni. Dia orang buru, lepas tu dia orang letak bawah rumah dia orang. Dia orang buat macam kandang, duduk bawah. Lantai dia orang tu jarang. Jadi babi tu duduk banyak bawah tu. Kita orang Islam kan lebih kurang dalam 50 orang ke 60 orang. Bila mana Islam kan kita bagilah keperluan asas apa semua. Lepas tu kita orang pun balik. Duduk 2 hari kita orang balik. Bimbing dia orang ambil wuduk, salat apa semua, balik. Lepas balik, 2 minggu lepas tu pergi balik. Nak tengok macam mana dia orang beramal. Tapi saya pun rasa galak sebab kita tak boleh tinggal dia sebenarnya. Kena ada satu orang yang memantaunya. Tapi sebab isu dana lah, nak duduk saja-saja buat kerja kebajikan ni bukan mudah lah kalau tak ada apa-apa imbuhan yang sedikit membantu. Jadi ditinggalkan, tak ada ustaz apa pun duduk situ. Bila mana pergi lepas pada 2 minggu ataupun 3 minggu, kami tengok dia orang tu masih lagi makan babi tu. Dah beritahu dah masa masuk Islam babi tak boleh makan. Bila mana kita pergi tanya tok batin dia, kenapa makan lagi babi? Dah pesan sebelum pada ni jangan makan babi. Dia kata tak, ni babi yang waktu majlis masuk Islam hari tu, ni babi yang dah Islam. Babi yang tak Islam kami tak tangkap lah. Ni nak perhabis stok babi Islam baru ni lah. Sebab dia ingat majlis masuk Islam tu sekali dengan babi-babi masuk Islam. Lagi tak habis babi yang masuk Islam tu, kita makan perhabis yang Islam ni. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu kapasiti ilmu dia tak tahu. Dia tak biasa benda tu. Sebab dia ingat kalau masuk Islam, rumah tu pun Islam, babi-babi tu pun semua Islam. Jadi kita ada 4 ekor lagi yang Islam ni. Kami perhabis yang 4 ekor ni. Lepas pada tu kami tak tambah dah. Kami makan benda lain pula. Sebab maklumat. Ini kapasiti orang dia. Kapasiti orang dia tak tahu. Ini antara benda-benda yang kita kena tengok keadaan orang. Supaya kita tahu. Sebab tu Nabi ni bila mana datang Arabi ni dia punya latar dia macam orang asli lah. Dia tak tahu. Dia tak reti. Jadi Nabi kena tunjuk. Baru dia faham. Ada sahabat Nabi hanya beritahu. Dah cukup. Dah faham dah. Okay. Hendaklah kita tengok, okey. Riwayat tersebut. Okey. Maka sesiapa yang melebihi iaitu menambah bilangan ini, bererti dia telah menyeleweng, melanggar batas dan berbuat zalim. Bila mana Nabi tunjukkan basuh 3 kali, bila mana Nabi tunjukkan macam tu, Nabi pun kata, siapa-siapa yang over limit 4, 5, maka ia telah
ta'adda, faqad asaa wa ta'adda. Dia telah memburukkan wajah wudu itu dan telah melampau terhadap wudu itu, wa zalama, dan dia berbuat zalim. 3 perkataan Nabi kena. Asa tu dia terjemah menyeleweng, tapi sebenarnya dia bermaksud memburukkan. Yang kedua ta'adda. Ta'adda maksudnya melanggar batas. Yang ketiga wa zalama, iaitu zalim. Okay. Kenapa Nabi sebut orang yang over limit, suruh basuh 3 maksimum, dia pergi 4? Orang ni Nabi kata asa, dia memburukkan wajah Islam. Sebab bila mana dia berwudu over, maka kita akan nampak orang-orang yang belum faham Islam, dia akan nampak rumitnya Islam itu, sampai kena basah lencun. Itu antara sebab Nabi suruh buat dengan limit itu. 3 paling terbaik. 3 ni dia tak melampau. Sebab tu kita ni nak menipu pun jangan lebih 3 kali. Tuan-tuan pernah tengok cerita Piramli kan? Tuan-tuan tengok cerita apa? Alibaba Bujang Lapuk. Waktu Ibrahim Pendek pinjam dadu, apa Piramli pesan? Dadu ni kalau buka 3 kali, buka keempat jahanam. Sebab dadu tu nombor dia sama je, 2, 2, 2, 2, 2. Kena kat dia seorang je. Tikam semua-semua dia kena kat dia. Buka kali ketiga, buka kali keempat, mana Ibrahim pendek tu lagi pendek lah nyawa dia. Itu orang kata apa, hikmah. Sebab tu kena 3 je. Kena 3, tak boleh lebih. Bila mana dia buat lebih pada tu, Nabi kata dia memburukkan, wa ta'adda, dan dia melampau, wa zalama. Zalama tu dekat mana? Membazir airnya. Membazir air. Okey, di situ. Sunnah yang ke-13, mengucapkan 2 kalimah syahadah dan berdoa seusai berwudu, iaitu selepas selesai pada wudu. Iaitu mengucapkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muka surat 46, tidak seorang pun di antara kamu yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, illa futihat abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa min ayyihima syaa, melainkan akan dibuka baginya 8 pintu syurga yang ia boleh masuk dari mana sahaja yang ia kehendaki. Hadis ni yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Musnad Ahmad, tunjuk pada kita kelebihan fadilat bagi orang yang selesai pada berwudu, dia sempurnakan wudu dia elok, selesai pada dia berwudu, dia berdoa dengan doa yang kita baca hadisnya tadi, iaitu yang paling ringkas, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai situ je baca, dah dapat kelebihan, boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak. Riwayat yang lain kalau kita tengok dalam buku tu, sedangkan pada riwayat At-Tirmizi terdapat tambahan yang sahih, iaitu Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Itu tambahan dalam riwayat At-Tirmizi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu kemudian seusai berwudu ia membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita boleh tengok muka surat yang ke-47 tu. Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Maka akan ditulis di kertas putih, kemudian dialihkan pada stempel yang tidak akan pecah pada hari kiamat. Itu matan hadis juga tu, muka surat yang ke-47, tapi terlalu literal terjemahan dia. Bila mana satu orang tu dia selesai wudu, ni riwayat-riwayat dia. Riwayat pertama, doa selepas selesai wudu ialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Muslim. Riwayat Tirmizi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga yang kita baru baca tadi, iaitu riwayat daripada An-Nasa'i, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia lebih kurang dengan tasbih kafarah. Jadi ada 3 riwayat untuk bacaan selesai daripada wuduk. Kita boleh pilih mana-mana bacaan yang kita nak. Yang paling ringkas, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lafaz ni lafaz yang kita selalu duk baca, mudah untuk kita amalkan. Kelebihan dia akan dapat dibukakan pintu syurga dan dia boleh masuk daripada mana-mana 8 pintu tersebut sebagai kemuliaan daripada wuduk yang dia lakukan. Hadis yang kedua, hadis riwayat daripada An-Nasa'i yang kita baru baca dia punya fadilat tu, maka akan ditulis di atas kertas putih. Sebenarnya kalau tengok matan hadis tu, maka akan ditulis di atas satu catatan. Tapi bila mana dia terjemah terlalu literal, dia akan terjemah kertas putih lah. Kemudian dialihkan catatan itu di atas catatan yang lebih kukuh daripada batu yang sangat kukuh, yang tidak akan pecah sampai hari kiamat. Maknanya orang yang baca doa selepas wuduk ni, dia punya penetapan kebaikan itu kekal sampai hari kiamat. Satu benda yang kita kena faham daripada hadis ni, bila mana Nabi kata satu orang tu dapat masuk syurga daripada mana-mana 8 pintu yang diberikan kemuliaan padanya, adakah dengan hanya berpada amalan ini untuk kita dapat masuk syurga? Jawapannya tidak. Dia sama macam hadis fadilat salat qabliyah dan ba'diyah zuhur, 4 rakaat. Sama ada 4 rakaat sebelum selepas ataupun 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Riwayat yang berbeza-beza. Ada kata riwayat 4 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Macam itulah dia salat ba'diyah dan qabliyah zuhur ni, dia akan terhalang pada masuk neraka. Adakah dengan buat yang ni saja kita tak akan masuk neraka? Adakah dengan baca doa selepas wuduk saja kita akan masuk syurga? Jawapannya tidak. Maksud sebenar daripada hadis yang seperti ni, orang-orang yang melazimi amalan-amalan yang kecil, dia akan terdorong untuk buat amalan-amalan lain, yang mana amalan tu ialah kecenderungan ahli syurga. Orang yang baca doa selepas wuduk, dia tidak akan berpada dengan berwuduk saja, dia akan pergi pada ibadah lain. Mudah ceritanya, orang yang cenderung pada kebaikan, dia akan berpindah pada kebaikan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia sama macam hadis yang kita biasa dengar, iaitu hadis satu orang perempuan yang memberi minum kepada anjing yang kelaparan. Hadis tu riwayat Bukhari kata perempuan, riwayat yang Muslim kata lelaki. Tak apalah, tapi ceritanya ada satu orang manusia beri minum kepada anjing yang tersangat dahaga, dapat masuk syurga kerana amalan itu. Para ulama menyebutkan seperti Imam An-Nawawi, adakah dengan amalan tu saja perempuan jalang tersebut, sebab perempuan tu perempuan yang tak berapa elok perangai, dan sebahagian riwayat kata lelaki, tak apalah, tapi dua-dua ni sama ada lelaki atau perempuan, mereka ni melazimi kebiasaan yang buruk. Lepas pada beri minum kepada anjing tu dapat masuk syurga. Adakah dengan lepas beri minum tu saja dia dapat masuk syurga dan dia meneruskan kejahatan? Jawapannya tidak. Jawapannya lepas pada beri minum tu, dia menyebabkan detikan untuk berpindah pada kebaikan seterusnya. Dia macam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni satu orang tokoh ulama yang besar. Dia ni kaki perompak, penyamun pada zaman silam yang gelapnya. Lepas pada dia merompak nak pecah rumah satu orang ni, dia dengar satu orang tu baca ayat daripada surah Al-Hadid, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah waktu satu orang tu untuk dia khusyuk mendengar peringatan pada Allah Ta'ala, dia pun insaf, terus dia tinggalkan kerja jahat dia. Sebab ada orang dia fikir simplistik. Sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal. Hadis ni sahih, riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Nabi beritahu dekat Muaz, Nabi kata sesiapa yang mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan yakin,
maka dia pasti akan dapat masuk syurga. Nabi beritahu dekat Muaz, siapa-siapa yang ucap macam kita lah, kita duk ucap. Muaz ni dia seronok dengan hadis tu. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku cerita dekat orang hadis ni? Beritahu dekat orang. Nabi kata boleh, tapi akibatnya ittaqiun nas. Orang akan rasa lega, lepas tu dia santai, tak nak buat ibadat lain. Nabi bimbang benda tu. Lalu Muaz ni dia tak cerita hadis tu, melainkan dekat-dekat dia nak mati baru dia cerita. Jadi para ulama melihat hadis-hadis yang ada fadilat-fadilat ni, dia disusuli dengan kebaikan yang lain. Dia bukan hanya berpada dengan yang tu. Okay. Jadi alhamdulillah kita pun dah selesai sunnah yang yang ke-13 ni. Esok subuh kita akan sambung sunnah yang ke-14, berwudu di rumah. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat dan diberi keringanan untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah ni. Kita berpada situ saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.